Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdani. Bersama saya Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 3 April. Ahli-ahli Majlis bagi Majlis Bandaraya Miri MBM diingatkan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ke arah menambah baik kualiti kehidupan masyarakat di Bandaraya Miri. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menegaskan pelantikan ahli-ahli majlis yang merupakan antara barisan hadapan kerajaan yang berurusan terus dengan rakyat. Datuk Seri Dr. Sim turut menyeru agar ahli-ahli majlis tempatan perlu membuat perubahan besar kepada kualiti kehidupan penduduk dengan mengendalikan isu-isu yang dilontarkan masyarakat untuk penyelesaian baik dan bermanfaat kepada penduduk. Beliau berkata demikian pada Majlis Angkat Sumpah Ahli-ahli Majlis bagi Majlis Bandaraya Miri di Miri. Beliau juga berharap agar ahli-ahli majlis yang dilantik memainkan peranan penting mereka sejak penubuhan Majlis Bandaraya Miri pada tahun 1956 untuk sentiasa bersiap sedia turun padang dan dapat dihubungi apabila penduduk memerlukan mereka. Pada majlis itu, Adam Yee Siu Sang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pujut telah dilantik semula sebagai Datuk Bandar Miri bagi tahun 2023-2025 bersama 31 ahli-ahli majlis lain. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah menggariskan beberapa perancangan untuk menangani masalah capaian internet yang dihadapi di kawasan Parlimen Sentubong, khususnya melibatkan sekolah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yang juga ahli Parlimen Sentubong berkata perancangan tersebut merangkumi langkah jangka pendek dan jangka panjang. Datuk Seri Nancy menjelaskan perancangan terbabit dimaklumkan sendiri oleh pihak pejabat SKMM Negeri Sarawak kepada beliau semasa mengetuai kunjungan rombongan Pusat Khidmat Parlimen Santubong ke pejabat berkenaan di Kuching. Sekurang-kurangnya kita tahu apa perancangan kerajaan. Sebab kita ni kawasan Parlimen Santubong ini adalah berkaitan dengan bandar. Maka tidak patut untuk kita tidak mendapat perkhidmatan internet dan juga yang kita tak dapat 4G, 5G ya. Itu yang diperlukan untuk belajar, diperlukan untuk bekerja, diperlukan untuk acara harian. Setakat ini sebanyak 10 buah sekolah di kawasan Parlimen Santubong dikenal pasti berdepan masalah capaian internet yang tidak memuaskan dan ia memerlukan perhatian pihak SKMM. Menurut beliau, kunjungan ke pejabat SKMM Negeri Sarawak itu juga bagi menyatakan kawasan-kawasan lain yang perlu dipercepatkan dengan jaringan perkhidmatan internet yang baik. Datuk Seri Nancy bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Tautan Kasih Ramadan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Bandar Baru Semariang. Pada program berkenaan, beliau menyampaikan sumbangan berupa kurma, kain pelikat dan sejadah kepada ketua masyarakat dan ketua kaum, masjid dan surau daripada pihak Yadim selain persumbangan peribadi kepada pihak masjid dan surau. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk di Sarawak terus menjadi contoh bukan sahaja untuk Malaysia, malahan juga bagi seluruh dunia. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, keunikan tersebut menekankan bahawa kehidupan dalam situasi kepelbagaian kaum, budaya dan agama merupakan satu kekuatan dan bukan halangan terhadap keharmonian sejagat. Datuk Seri Lee menjelaskan keadaan seperti itu boleh dilihat di Bandaraya Miri yang terdapat masjid bersebelahan gereja di Lutong selama berpuluh tahun. Kedua-dua pihak selama ini mempunyai hubungan yang amat baik, tidak ada masalah langsung. Beliau berkata demikian pada program Joh Sungkei Belia at Miri di Dataran Kipas Miri. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menyeru rakyat Sarawak terus mengekalkan gaya hidup bertoleransi dan saling menghormati antara satu sama lain sekaligus berganding bahu dan berusaha dalam menjamin kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Program tersebut anjuran Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Miri dan Persatuan Belia Miri bertujuan untuk meningkatkan penglibatan belia dan masyarakat setempat dalam menyemarakkan bulan Ramadan. Turut diadakan penyampaian sumbangan kepada 104 penerima yang terdiri daripada 59 penghuni Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri serta 45 penerima bantuan bulanan Pertubuhan Kebajikan Bahagian Miri.
Masyarakat tempatan harus memberi sokongan kepada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional untuk menggerakkan agenda perpaduan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang memberitahu jabatan itu memainkan peranan penting dalam menyebar dasar-dasar untuk memperkukuhkan semangat bersatu padu antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Jelas Adam Yi jabatan itu merupakan tulang belakang kerajaan dalam menyebarluaskan polisi-polisi berkaitan dengan agenda perpaduan. Beliau berkata demikian pada program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambok peringkat bahagian Miri. Dalam pada itu, beliau yang juga Datuk Bandaraya Miri menyambut baik penganjuran program itu sebagai platform bagi menyemarakkan semangat perpaduan serta memperkukuhkan kembali amalan gotong royong dalam kalangan rakyat. Katanya program gotong royong seperti itu bukan sahaja dapat mengeratkan silaturahim sesama warga kawasan rukun tetangga KRT, bahkan juga dapat menyemai sikap tolong-menolong dan bekerjasama sebagai satu pasukan. Pada program tersebut, warga KRT daerah Miri telah bekerjasama menghasilkan 2 periuk bubur lambok dan juga 2 periuk bubur pedas untuk diagihkan kepada komuniti setempat. Ke arah mencapai rangkaian liputan kebakaran dan penyelamatan yang lebih baik di Sarawak, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berharap agar dana dapat disalurkan dengan sewajarnya mengikut keluasan negeri. Pengarah JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman memberitahu Sarawak mempunyai 38 buah balai secara keseluruhan dan ia mustahil untuk mencapai rangkaian liputan tugasan bomba terutama di kawasan pedalaman yang kebanyakan lokasinya berada jauh dari liputan balai bomba setempat. Ujar Datuk Khairuddin, dengan dana yang sewajarnya, JBPM akan dapat merancang program untuk masyarakat seperti pasukan bomba sukarela, pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan, pertahanan awam dan bomba komuniti yang memerlukan dana lebih untuk memberi latihan dan peralatan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama Persatuan Wartawan Daerah Kuching, KDJA, di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petrajaya Kuching. Tambahnya, tahun lepas 7 kes daripada 13 kebakaran rumah panjang di Sarawak merupakan kejayaan daripada latihan pasukan bomba masyarakat yang telah dilatih sebagai tindakan pertama sekiranya berlaku kebakaran. Ia menunjukkan perkara tersebut penting untuk masyarakat sedikit sebanyak dilatih untuk menghadapi kebakaran sebelum pasukan bomba tiba. Beliau turut menasihati orang ramai terutama komuniti rumah panjang untuk terlibat dalam program bersama bomba sebagai persediaan menghadapi kebakaran. Terdahulu, beliau dan Presiden KDJA, Ronnie Teo, menyampaikan 300 bubur lambok kepada pengguna jalan raya sekitar BBP Petrajaya. Venue pertandingan bagi kesemua acara sukan pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024 akan diumumkan dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Awang Putra Yusri Awang Rizwan berkata perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat jawatan kuasa pengelola pada minggu hadapan. Sekarang ini MSM bersama SSC cuma mencadangkan venue-venue untuk pertandingan. Kita ada pertemuan dengan pihak persatuan untuk berbincang venue-venue yang ingin ikut jenis sukan. Tapi keputusan akhir tertakluk kepada kelulusan Yang Berhormat Datuk Seri kita, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah untuk menentukan venue sebenar untuk pertandingan tersebut. Awang Putra Yusri memberitahu keputusan itu dijangka akan dimuktamadkan pertengahan April ini bagi memudahkan Majlis Sukan Negara dan Perbadanan Sukan Sarawak melakukan penambahbaikan fasiliti yang terdapat di venue yang akan dipilih. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan kursus asas sukan bowling 10 pin di sebuah pusat bowling Batu Kawah Kuching. Menurut Awang Putra Yusri lagi, Megaland Sarawak di Batu Kawah itu merupakan venue yang paling sesuai bagi acara 10 pin bowling Sukma 2024 kelak kerana mempunyai standard yang terbaik bagi penganjuran sukan berprestij tinggi. Kursus asas sukan bowling 10 pin yang diadakan selama 3 hari sejak Jumaat lepas dihadiri oleh 114 orang guru dan peserta dari Kuching, Padawan, Serian, Betong, Baram, Bau, Lundu, Subis dan Samarahan. Selain itu, ia turut disertai oleh peserta 10 pin bowling para dan ahli program pemulihan dalam komuniti serta pelajar dari Institut Pendidikan Guru.
Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 3 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam hormat.